Okay, so we are live now. Okay, so test satu 2 3 cubaan satu 2 3. Kepada yang sedang mendengar, sedang melihat live ni, komen jelas jika anda dapat dengar suara saya dengan jelas. Sebab kita nak test dulu, nak pastikan kita punya siaran malam ni tiada gangguan, semua jelas. Sila komen jelas di ruangan dengar. Oi, orang pertama. Ya, thank you Hassan. Orang pertama view. Orang kuat kita. Oh god, San, share banyak-banyak sikit. Share live. Malam ni kita nak sembang topik yang panas ni. Okay, topik yang hangat. Okay, jap. Okay, so kita akan belum start lagi sekarang ni. Kita belum start lagi. Kita akan start secara official apabila kita hit 50 views. Sekarang ni baru 6 views. Jadi semua orang sila angkat telefon masing-masing, okay? Dan tekanlah butang share. Okay, butang share. Share lah kepada grup, kepada profil anda, share kepada grup-grup WhatsApp. Dan jangan lupa tag kawan-kawan anda di ruangan chat yang mungkin sekarang ni masih lagi ada persoalan pertanyaan berkenaan apa yang sedang berlaku sekarang ini, terutama yang isu harimau menangis dan juga berkenaan dengan pattern, dengan trademark dan sebagainya. So malam ni kita ada orang yang paling sesuai untuk bercakap, dan malam ni kita ada sesi yang mana nak tanya soalan, tanya. Ini kita dah buka ni. Kita panggil orang yang terbaik untuk menjawab soalan tentang harimau menangis tu, dan juga mungkin persoalan tentang bisnes anda. Mungkin anda tengah buat apa, trademark ke sebagainya. Lepas ni bertanya. Okey, jom. Sebelum tu, Assalamualaikum, Brother Faizal kita. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Tengoklah makin sihat kan. Makin sihat, PKP dah kan? Itulah, kita pun disebabkan kekangan ni, kita cuba jugalah keluar, kita jogging sikit, pagi sekali, petang sekali. Ada efek tak? Memang ada efek lah, sebab bila kita exercise kan, dia akan keluar satu chemical yang mana kita akan jadi lebih happy. Esok kena try exercise esok. Yes. Dan benda ni kena be careful sebab dia ketagih. Exercise ketagih? Yes, exercise ni sebenarnya ketagih. Cuba bayangkanlah seorang yang setiap hari exercise, tiba-tiba dia tak boleh exercise hari tu. Memang dia rasa macam something wrong. That's why kalau kita Google, kita boleh tengok, kita type runner's high. Memang pelari-pelari ni memang dia ada high dia. Sampai satu tahap dia keluar chemical tu, memang dia dah high lah. Biasa memang berlari lah? Tak ada lah berlari. Kita dua dalam satu lah. Saya dengar something podcast ataupun dengar sambil jalan pun tak apa, 1 jam ataupun setengah jam. Tak go into basikal? Tak join geng basikal? Basikal sebenarnya memang aktiviti saya sejak 8 tahun lepas. Okay. Cumanya sekarang ni bila dah berumur sikit kan. Dan satu lagi, basikal ni dia agak berbahaya sikit lah. Betul. Jadi saya pilih untuk yang lebih mudah. Exercise ni kalau kita benda yang banyak sangat step, dia payah kita nak buat. Jadi saya pilih yang mana yang mudah. Yang paling mudah sekali ialah pakai kasut, keluar. Jogging jalan ke, berjalan ke kan. Dia dah tak perlu apa-apa. Saya in fact tak bawa tak on apps apa pun. Dia just setkan timer 30 minit. Rasa tak puas, kita add on lagi 30 minit. Okey, sambil dengar. Ilmu dapat, badan pun sihat kan? Betul. Bila lagi nak dengar podcast kan? Kalau sekarang ni dah tak travel pergi kerja, semua work from home. Kalau dulu mungkin dalam kereta boleh dengar kan? Sekarang ni tak ada masalah. Okay, thank you. So kita share dulu. Okay, buka phone semua. Okay, siapa yang sedang melihat, sedang mendengar, sedang menonton secara live, so hit the share button dulu. Okay, kongsikan kepada seramai mungkin kawan-kawan anda yang mungkin usahawan dan sebagainya yang nak tahu tentang apa yang kita nak bincang malam ni. Okay, saya nak share di wall saya. Okay, jap lagi siapa? Hasan, ada masih lagi melihat Tuan Hasan muda? Kami memerlukan bantuan anda untuk share.
Lama juga sebenarnya tak jumpa Hasan. Bila last jumpa dengan Hasan? Hari itulah program. Last kita program di Kota Baru bulan Tahun lepas tahun ni dia? bulan 9 rasa. Bulan 9 tu pun ada repeat sekali lagi lah. Kita ada repeat buat dekat Bangunan Mara. Bangunan Mara. Sama macam tempat tahun lepas lah. Tempat kita jumpa. Yes. Yeah, betul. Last year. Mm-mm. Last year kita jumpa dekat Bangunan Mara juga. I think tajuk yang sama kot. Program yang sama, tajuk yang sama. Program yang kita nak, bukan sakat nak bagi kesedaran, kita memang terus hands on. Siapa ada bisnes dan ada cap dagangan yang nak didaftarkan, kita tunjukkan tu supaya macam mana dia nak buat secara online ataupun terus secara apply lah. offline. Terus apply dan terus buat. Okay. Hands on lah, hands on. This time hands on lah. Lebih macam tak adalah just teori saja ke apa ke. Tak ada. Hari tu buat terus. Dan almost 100% yang datang tu semuanya yang ada bisnes dan semuanya belum daftar. Sebab apa kita banyak buat program di Kelantan? Sebab semasa saya dulu jadi trainer masa dekat Maipo lah. Jadi sangat kurang program dekat Kelantan ni. Sedangkan usahawan di Kelantan ni ramai. Betul. Usahawan ramai. Cumanya pendedahan tu kurang. Kemudian banyak negeri ada cawangan untuk dihantar. Tapi cawangan untuk nak daftar paling dekat sekali Kuantan. Bagi orang Kelantan, lari Kuantan. Daripada pergi Kuantan pergi KL terus lah. Cepat sikit jadi nak kena sewa hotel lagi apa semua. Jadi kita rasa satu lompang yang kita patut isi lah. Kalau Terengganu macam mana? Dari segi keterbukaan terhadap perkara-perkara macam ni? Terengganu saya pernah pergi 2 kali. Dua-dua tu di IPT lah, di UMT dan juga satu lagi di mana saya pun dah tak ingat lah. Tapi Terengganu pun kurang jugalah. Kurang kita buat program kat sana. Okay. Tapi klien saya ramai sebenarnya daripada Terengganu. Ramai klien daripada Terengganu. Mungkin dia orang malas nak pergi sendiri kan. Jauh Kuantan. Senang yang ada sebab nak pergi sendiri pun kalau dah turun naik kos juga tu Kuantan. Betul. Saya dapat feedback lah macam daripada Kelantan, daripada Terengganu, kalau nak ke KL dia orang akan ambil cuti lah. Kemudian akan sewa hotel, kemudian bila pergi ke kaunter ada beberapa dokumen yang tak komplit, yang macam-macam lah, yang inilah hal-hal lain. Jadi mereka bukan tak ada duit kan, cumanya masa duit tak ada. Duit boleh cari, tapi kalau dah pergi 1, 2, 3 hari bisnes dah off, so duit tak masuk kan. Betul. Baik bayar je orang fikir semua. Itulah. Okay. Jadi kita bagi option lah, macam ada orang ada duit tapi tak ada masa, kita ada option untuk dia. Ada orang yang duit tak berapa ada tapi masa dia panjang. Jadi kita buat training macam mana dia orang nak buat DIY lah. So ataupun ada orang yang dia duit pun tak berapa nak ada, tapi masa tu ada, cumanya ilmu pula tak ada. Jadi kita buat lagi satu option untuk golongan ni, kita buat e-book untuk dia orang. Okey. Dia buat e-book terus, so dia refer balik lah. Refer step by step, memang akan boleh daftar. Dah tak ada alasan lagi dah. Betul sebab ramai yang tahu pasal pattern, pasal trademark, pasal apa lagi register sebagainya, tapi masalahnya dia orang ni tak tahu nak tengok kat mana, nak refer kat mana. Itu je masalahnya. Ramai nak buat. Jadi setelah macam saya sendiri sebelum ni daripada Maipo, kemudian kita buka company tajuk IP ni dah 6 tahun dan kita dah dapat satu statistik lengkap. Sebenarnya apa yang menyebabkan sesuatu permohonan tu ditolak kan. Jadi kita terus shoot dekat situ. Macam mana nak elakkan perkara-perkara tu daripada berlaku lah. Okey. So saya rasa kita boleh start dulu sebab takut rugi masa pula ni. Sayang ni kita ambil seorang tetamu yang penuh ilmu di dada ni, orang lama, pakar ni. Jadi kita rasa kita tak nak buang masa. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul,
So anda sekarang sedang menonton Lepak Talk Hashtag 14 Days PKP Challenge. So program ni dibuat untuk mengisi masa lapang anda sewaktu PKP. Dan hari ni hari PKP yang kelima. Dan hari ni adalah kita punya tetamu yang kelima untuk hashtag 14 Days PKP Challenge, iaitu Tuan Faizal Ismail daripada Teraju IP. So saya rasa saya nak berikan kepada Bro Faizal, please introduce yourself. Kenalkan diri anda. So mungkin ada orang tak kenal lagi tu. Silakan. Okey, nama saya Faizal Ismail. Saya adalah seorang bekas pegawai kerajaan yang membuat kerja-kerja. Memang everyday kita punya daily job adalah mendaftarkan patent sebenarnya. Kemudian masuk tahun yang ke-9 daripada masa kerja tu, saya involve dalam, kita buat training untuk public. Bila kita buat training ni, kita tak boleh nak sekat persoalan-persoalan daripada masyarakat. Jadi tak bolehlah kita nak sekat orang, nak tanya saya, tanya buat pattern je. Jadi saya terpaksa kaji juga elemen-elemen IP yang lain, macam selain dari pattern, kita ada trademark, kita ada copyright, ada design, ada GI, Geographical Indication kan. Jadi kat situ kita belajar macam mana sistem trademark ni. Kemudian selepas kita berhenti, kita buka syarikat sendiri sebagai ejen kepada Maipo lah. Kita sebagai pemudah cara macam mana nak memudahkan business owner untuk mendaftarkan IP. Kemudian untuk mendalami lagi ilmu dalam trademark ni, sebab patent kita dah banyak belajar daripada kat dalam dulu. Tapi ilmu patent ni agak kurang sikit. Jadi kita keep learning. Kita pergi ke Japan, kita pergi ke Vietnam, kita pergi ke beberapa negara lain yang kita ada satu conference international. Kita berkumpul kat sana, kita discuss apa isu-isu terkini berkenaan dengan trademark lah. So far Alhamdulillah sampai ke tahap ini kita dah mencapai 6 tahun lah dalam syarikat IP consultant lah. Okay, so kira sekarang ni as a co-founder and CEO for the company lah. Ya, betul. Ada partner lain ke memang seorang ada ni? Partner, ada. Masa kita nak buka tu memang saya fikir memang kita tak boleh buat seorang, sebab benda bisnes ni dia ibarat macam kita nak sembelih lembu lah. Memang kalau kita sembelih lembu seorang diri, kita akan dapat the whole meat, the whole daging kan. Tapi lembu tu besar, silap kita kena tanduk. Jadi masa tu saya ajak beberapa orang lagi, kawan-kawan yang daripada dalam Maipo untuk menyertai saya. So Alhamdulillah lah kita ada masa tu 3 orang yang semuanya berpengalaman lebih daripada 10 tahun dekat sana. Okay. So sekarang ni kami tambah staff lah untuk backup. Jadi itulah dia. So far berapa orang staff sekarang ni? Kita ada 5 orang. 5 orang staff. Okay, so untuk makluman semua, malam ni kita punya tajuk kita berkenaan dengan yang isu harimau menangis tu lah. Tapi sebelum kita pergi kepada itu, climate perbincangan kita hari ni. Sebelum kita pergi kepada itu, mungkin saya nak ada, sebab kalau ikutkan episod-episod lain, saya tak sediakan soalan sangat. Tapi sebab bahagian benda ni saya kena buat research sikit. Sebab saya takut nak tanya soalan, takut tak kena. Jadi saya ada beberapa soalan lah. Saya ada sediakan soalan, saya dah note down sini kat phone. Sebab ini pun sebenarnya soalan daripada diri saya sendiri. Sebab saya nak tahu juga, dan mungkin boleh menjawab soalan-soalan daripada kita punya audien lah. Okey, yang pertama, soalan pertama. Perbezaan di antara patent, cap dagangan, hak cipta dan juga reka bentuk industri. Apa beza dia? Ramai yang confused ni. Okey. Sekejap saya nak tutup dia punya speaker ni. Okey, dia ibaratkan macam ni. Dalam satu rumah tu, dia ada adik-beradik dia. Jadi dalam rumah tu, nama rumah tu IP lah, Intellectual Property ataupun harta intelek. Dan dalam rumah tu dia ada beberapa elemen. Dia ada patent, dia ada trademark, dia ada copyright,
dan dia ada industri design. Sebenarnya ada lagi dua, GI ni ya, Geographical Indication, dan juga satu lagi Integrated Circuit. Yang tu kita tak payah sentuh sebab individu macam Integrated Circuit tu pendaftaran dia dalam masa 5-6 tahun hanya satu, jadi tak relevan. Dan yang paling relevan sekali 4 tu lah, patent, trademark, copyright dan juga design. Jadi setiap creation daripada manusia ni mesti dikategorikan. Ada orang create novel, ada orang create movie, ada orang create ciptaan-ciptaan terbaru, dan ada orang develop satu brand untuk dia punya produk. Jadi semua creation of mind ni boleh didaftarkan. Jadi kita kategorikan, government kategorikan kepada beberapa kategori lah. Okay, jadi kategori pertama tu saya nak jelaskan, patent ni adalah ramai orang sebut kan, saya nak patentkan tu, saya nak patentkan ini. Semua benda nak patentkan. Tapi sebenarnya tak berapa tepat lah. Patent ni adalah untuk sesuatu ciptaan sains yang menyelesaikan masalah teknologi. Itu biasa orang kata logo pun nak patent juga, tak boleh lah. Salah satu term dia. Semua patent, nak patentkan copyright, nak patentkan trademark kan, nak patentkan semua benda patentkan. Sebab ramai yang salah anggap maksud patent tu adalah daftar. Mempatentkan, dia bukan daftar lah maksudnya. Dia bukan daftar. Kalau patent tu masuk daftar, kita dapat baby, kita pergi patentkan baby kita lah. Okay. Jadi sebenarnya tu tak tepat. Jadi patent ni khas untuk satu ciptaan yang menyelesaikan masalah teknologi. So dia kena ada problem dalam bidang teknologi, dia kena ada penyelesaian dalam bidang teknologi. Teknologi itu taklah semestinya satelit ke ataupun benda-benda yang terlalu canggih. Teknologi itu sampai hanger baju pun dikira sebagai satu teknologi lah. Dulu mak kita sidai dekat dawai kan. Jadi 5 meter dawai boleh sidai 5 helai baju. Jadi kita fikir macam mana nak tolong mak kita, jadi kita cipta hanger. Panjang yang sama tapi instead of 5 helai, boleh sekarang ni dah boleh sidai 20 helai. Hanger itu pun boleh dipatentkan. Okay, yang kedua sekali, lepas patent tadi apa tadi? Trademark. Patent cap dagangan. Cap dagangan. Okey, cap dagangan ni adalah satu ataupun nama bahasa Inggeris dia trademark. Okay. Yang pelindungan diberikan kepada orang yang mendaftar, yang mana suatu lambang itu bertujuan untuk membezakanlah produk dia dengan produk orang lain. Dia dua hala lah. Pertama, benefit kepada rakyat. Yang kedua, benefit kepada peniaga itu sendiri. Okay, bagi rakyat, it's not easy untuk kita identify quality. Kita nak kena tengok belik yang mana satu quality ni kan. Tapi kalau kita ada lambang, senang. Kita dah percaya pada satu logo itu, kita terus beli je. Memang confirm okey. Jadi bagi peniaga pula, nak develop satu reputasi yang baik, satu kepercayaan, satu dipanggil apa? Satu expectation kepada masyarakat ni is not easy. Kita ada satu business, kita nak naikkan satu brand itu memakan kos dan juga memakan masa dan juga makan tenaga. Betul. Tanyalah siapa-siapa pun mesti akan jawab benda yang sama. Nak naikkan reputasi baik ni satu usaha yang tinggi. Tapi dalam bisnes ni juga, saya dan juga yang lain-lain pun, kita sarankan jika nak bisnes tu maju, kita kena tengok orang lain. Tiru seboleh mungkin. Tiru seboleh mungkin orang yang dah berjaya. Tetapi ada kekangan dia. Apa benda yang kita boleh tiru, apa benda yang kita tak boleh tiru. Sekarang ni sekiranya kita dah invest dalam membangunkan kita punya jenama, jadi investment mesti dilindungi. Apa-apa investment mesti dilindungi. Kita tak nak hari ni kita buat satu produk, brand dia mata. Kita buat satu pasu. Memang kita pakar pasu tu, kita tahu berapa suhu dia, macam mana clay itu diproses, menjadikan pasu tu sangat berkualiti lah. Kemudian untuk membezakan dengan produk lain, kita letak cap mata lah. Tapi bila benda tu dah jadi satu
kepercayaan kepada masyarakat. Orang tengok cap mata dia, orang sanggup beli walaupun harga dia mahal. Orang tahu bila cap mata dia adalah berkualiti. Trusted lah. Jadi trusted. Jadi bila ini berlaku, akan ada pihak ketiga yang cuba free riding, yang dia nakkan juga benefit daripada cap mata tu. Jadi bila A buat cap mata, B buat cap mata, C pun buat cap mata, jadi masyarakat akan terkeliru. Mana satu yang cap mata yang benar kan? Jadi yang invest dekat membangunkan jenama tu A saja, tapi yang mendapat benefit B, C dan D. Okay. Jadi ini satu ketidakadilan dalam perniagaan lah. Jadi semua IP ni adalah untuk memastikan semuanya adil. Perniagaan secara adil dan sama. Okey. Maknanya orang yang buat, dia dapat lah. Ya, orang yang invest, dia sepatutnya dapat eksklusif tu. Okay. Orang yang tak invest, tak boleh nak free riding atas dia. Okey, nanti kita pergi on detail dekat trademark. Jadi, kita teruskan tadi patent sudah kita terangkan. Okey, hak cipta pula. Hak cipta ni adalah untuk karya seni lah. Karya seni, fotografi pun termasuk dalam karya seni juga. Ataupun kita punya software. Software ni ada terpecah pada dua lah. Ada yang boleh dipatenkan, ada yang tak boleh. Yang tak boleh dipatenkan tu kita daftar dekat copyright saja. Jadi semua karya-karya seni, contohnya skrip, contohnya filem, semua-semua tu pun memakan masa yang panjang lah untuk kita create. Bila benda tu dah laku, dah di confirm boleh diterima masyarakat, akan ramai explore benda yang sama. Betul. Jadi pihak yang create itu akan rasa berduka cita lah. Kalau macam tu, baik masing-masing kita tunggu je orang lain buat dulu, tengok agak-agak laku, kita copy je. Sebab copy lebih mudah daripada Betul. Kita nak create. Jadi dekat situlah timbulnya kenapa karya-karya ni perlu dilindungi supaya orang yang invest ataupun orang yang memikirkan idea tu akan dapat sagu hati ataupun dapat dia punya ni balik lah. Nilai dia. Jadi bila dia dapat something dari segi ekonomi, dia akan encourage diri dia untuk buat lagi. Dan masyarakat pun akan dapat hiburan yang baru, akan dapat karya yang baru, dan benda ni akan continuous. Dan satu lagi, copyright ni dia satu-satunya hak intelek yang tempoh perlindungan dia panjang. Berapa lama tu? Sampai ke pengkarya tu meninggal, tambah lagi 50 tahun. Dia boleh untuk ni lah, untuk macam wasiatkan kepada orang lain, boleh sambung tak kalau dia meninggal? Of course, itu sebablah dia kata 50 tahun selepas meninggal. Maknanya bila dia dah meninggal, benda tu masih boleh lagi dinikmati oleh waris-waris dia. Jadi kita banyak tengok seniman-seniman bila dah tua kan, dia orang ni minta sumbangan sebab kerja dah tak ada, dah kena kanser ke ataupun dah sakit. Jadi disebabkan dia tak ada karya-karya yang masih lagi boleh jual, jadi dia orang ni ibaratkan tak ada pencen lah. Jadi macam contohnya Jerry Seinfeld, kalau kita tengok rancangan dia dah stop dia punya rancangan tu 20 tahun lepas. Tapi every single year dia masih lagi dapat royalty dalam 40 million. Apabila cerita tu dimainkan? Yes, setiap kali program tu dimainkan, dia akan dapat bayaran lah. Contoh kalau macam juga kita kat Malaysia ni macam tu, macam P. Ramlee punya cerita kan, so ada ke buat benda tu? Semua copyright, tak kisahlah di P. Ramlee ke Noordin Ahmad ke, kalau dia adalah pengkarya asal, dia layak dapat lah. So, kecuali family dia dapat lah. Family dia dapat. Kecuali kalau perjanjian lain ada dibuat semasa dia buat karya tu. Contohnya lah, macam saya bekerja di Terajuan IP, jadi saya dah buat perjanjian dengan majikan, saya dibayar untuk membuat karya dan semua karya saya adalah menjadi hak milik syarikat. Jadi sekiranya saya meninggal pun royalty itu dikutip oleh syarikat. Okey.
Oh, okey, okay, faham maksud. Tapi itulah kadang-kadang kesian lah, macam tadi dia cakap pasal apa seniman-seniman bila dah tua. Padahal zaman kegemilangan dulu mungkin dia orang, adakah dia orang tidak diberitahu tentang ini ke macam mana? Ataupun memang dia orang buat tapi syarikat yang dapat. Kebanyakan lah kes Malaysia. Saya pun tak pasti situasi dia sebenar macam mana, tapi sekiranya sesuatu karya itu evergreen, contohnya macam Piramli ataupun lagu raya, memang ada syarikat-syarikat pemungut royalty lah setiap lagu itu dimainkan di radio, di TV, akan ada pemungut royalty, dan royalty itu akan diberikan kepada pengkarya. Masalahnya kita kena bahagikan pengkarya ini adalah orang yang mencipta, bukan orang yang pelaku. Contohnya pelaku tu macam orang yang tukang nyanyi ataupun tukang lakon, dia tak ada hati intelek kat situ. Mana penulis dan pencipta lagu dah dapat. Yes, macam dia kata saya ambil upah untuk berlakon, sekat situ je lah dia dapat upah, that's it lah. Ataupun tukang nyanyi pun sama, lagu itu boleh diberikan kepada penyanyi-penyanyi lain. Okey. Tapi ada isu juga penyanyi dia kata macam lagu tu lagu saya, macam itulah ada isu kan, kata dia marah orang lain nyanyi lagu dia sedangkan dia masih hidup contohnya kan. Macam adakah itu statement yang betul lah? Saya rasa tak kot, sebab dia milik penulis kan. Penulis dan juga yes. Milik mereka cipta lagu. Okey, satu lagi yang reka bentuk industri. Reka bentuk industri ini adalah satu perlindungan kepada satu bentuk luaran produk, yang syaratnya produk itu bentuknya mestilah cantik. Okey, jadi saya dulu pernah juga tanya macam mana kita nak tentukan benda tu cantik ke tak cantik kan. Sangat subjektif. Jadi cantik tu diiktiraf sebagai something, bentuk yang tidak menyerupai bentuk asas lah. Contoh bentuk asas tu 4 segi, kubus, kuboid, piramid, itu tak boleh. Itu diiktiraf sebagai tidak cantik. Dan sekiranya ada yang bentuk-bentuk yang unik, dia iktiraf sebagai cantik lah. Adakah seperti botol Coca-Cola? Botol kaca Coca-Cola tu? Okey, botol Coca-Cola boleh didaftarkan bawah industri design lah. Tapi bagi pendapat saya, daripada daftar industri design dekat botol Coca-Cola tu, lebih baik daftar cap dagangan bentuk 3D botol tu. Okey, apa beza dia kan? Okey, sekiranya kita daftar industri design, dia punya perlindungan dia adalah 5 tahun, tapi kita boleh renew sebanyak 4 kali. So total 25 tahun lah. Okey, selepas 25 tahun apa jadi? Bentuk itu tiada perlindungan lagi dan siapa-siapa pun boleh guna bentuk macam tu. Okey. Tapi sekiranya kita daftar bentuk tu dalam trademark, selagi mana kita renew setiap 10 tahun sekali, perlindungan tu berpanjangan sampai bila-bila, tak ada limit. Okey, so better trademark daripada recommended industry design. Yes. Sebab kita ada undang-undang baru. Sebelum ni kita tak benarkan orang daftar bentuk 3D dalam trademark. Tapi sejak 27 Disember 2019 dan implement pada 1 Januari 2020, Malaysia dah menerima bentuk 3D sebagai trademark. Bentuk 3D maksudnya memang dalam dia punya permohonan tu memang dia ada 3D drawing lah. Macam mana? Yes. Kita nak ada bentuk pandangan depan, pandangan sisi, kiri, kanan. Cuma syaratnya bentuk itu tidak boleh ada function menyelesaikan apa-apa masalah. Sekiranya ada function, itu dia kena file patent lah. Okey, menarik. Okey, soalan seterusnya. Apa yang perlu dilakukan sekiranya barangan yang telah kita patent ke trademark ke apa semua ditiru oleh orang lain? Sebab soalan di sini boleh dipatentkan, tapi saya rasa definition patentkan tu salah. Tapi macam ni kalau ditiru oleh orang lain, apa nak buat? Alright. Okey. Soalan tu kita kena bahagikan kepada dua bahagian. Pertama sekali, sekiranya dia adalah patent dan industry design, ataupun sekiranya dia adalah trademark ataupun copyright. Okey, sekiranya kita dah daftar trademark dan copyright, ataupun trademark atau copyright, mana satu, atau salah satulah. Sekiranya produk kita ditiru, jadi apa nak buat? Okey, pertama sekali ialah kita kena tahu siapa yang tiru. Okey.
Kalau kita tak tahu siapa yang tiru, tak boleh. Jadi kita kena find out siapa yang tiru. Yang kedua, kita kena ada bukti betul ke dia yang produce barang yang tiru tu. So contohnya kalau kita tengok barang kita tapi bukan barang kita. Jadi kita beli satu, kita simpan resit. So memang terbukti dia telah menjual barang tersebut. Okey. Yang ketiga, kita kena tahu lokasi. Kat mana dia jual ataupun kat mana kilang dia. Yang keempat, kita kena tunjukkan perbezaan produk kita yang ori dengan produk dia yang tiru tu. Apa perbezaannya? So, banyak kerja kena buat tu. Banyak kena buat. Kemudian kita boleh buat laporan kepada penguatkuasa KPDN ICP lah. Jadi mereka minta kita dia minta kita buat satu akuan bersumpah yang menyatakan dakwaan kita tu betul. Jadi kita setkan tarikh yang mana kita akan pergi buat rampasan lah bersama-sama dengan penguatkuasa di tempat itu. Jadi kita sendiri kena buat siasatan. Kat mana pejabat dia, kat mana lokasi kilang dia, ataupun kat mana premis jualan dia dekat mana. Jadi semua tu kita kena provide. Bukannya kita just bagi report laporan je kosong. Report je tak boleh. Okay. Kemudian selepas penguatkuasa merampas, jadi orang yang bersalah itu boleh didenda sehingga RM3,000. 2 ke RM3,000 lah untuk satu produk. Okey. Bayangkan satu produk. Untuk satu produk. Okey, banyak juga tu. Kalau banyak lah. Kalau katalah jual baju kan. Baju ada brand Nike ataupun brand Adidas ke, ataupun brand kita sendiri. Jadi dalam kedai tu ada 1,000 helai. Kalau 1,000 helai darab RM2,000, RM3,000, jadi 3 juta. Uish. Banyak juga tu kan. So dia bukan ikut jenis barang tapi ikut bilangan barang. Ikut bilangan berapa banyak trademark itu dicetak atas produk tu. Jadi jenis barang lah. Maknanya kalau satu helai baju, kalau ada 1,000 helai darab 1,000 lah. Banyak tu. Kalau kena tu menangis tu. Dia akan jatuh terduduk dan ditipu tangga. Bukan tapi tangga tu, eskalator tu. Kita kena ingat yang duit bayaran itu bukan dapat kepada owner trademark tu. Dapat pada siapa tu? Dapat kepada government, penguatkuasa yang merampas. Baiklah tak report. Settle tepi lah kan. Tapi kita sebab tu kita sarankan sebelum kita pergi buat sebuan tu, kita hantar surat dulu, warning dia, minta dia stop baik-baik. Dan kalau dia nak juga teruskan menggunakan kita punya hak cipta ataupun trademark kita ataupun patent kita buat agreement licensing. You boleh jual, sana win-win. Kalau tak nanti dua-dua akan rugilah. Yelah 3 juta tapi kalau kita yang buat report ni tak dapat apa juga. Baik kita buat licensing. Tapi kalau katalah dirampas, dia bayar 3 juta kepada government, kita sekali lagi kita boleh buat saman di mahkamah lah. Saman tu kita dapat duit kita lah. Dapat duit kita. Itu pun kalau kita menang. Dan juga itu pun sekiranya dia masih lagi tidak muflis. Kalau muflis tak boleh apa, tak boleh saman lah. Kalau dia muflis, macam mana dia nak bayar kita? Betul lah, kalau dia 3 juta kalau setakat jual barang macam tu memang muflis lah. Itulah dia. Jadi lebih baik kita buat negotiation, suruh dia hentikan perniagaan tu. Sekiranya kalau dia tak berhenti, kita kata kita akan bawa benda ni ke pengadilan, yang mana dia akan merana nanti. Mungkin dia akan muflis, dia akan habis duit. Kalau dia akur, okey. Tapi kalau dia kata okey, saya nak guna jenama ni, boleh tak kita buat negotiation, kita buat agreement, nak buat licensing. Jadi itu win-win situation lah. Contoh barang saya licensekan kepada seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. 5 kilang yang menggunakan saya punya IP, jadi saya boleh collect every month daripada 5 kilang. Okey lah tu, better lah. Better. Macam kita ada rumah sewa, kita boleh sewakan kepada seorang je. Tapi kalau kita ada IP, ada patent, ada trademark atau copyright, kita boleh licensekan kepada unlimited orang. Yang benda tu tidak akan musnah, yang benda tu tidak akan terbakar, yang benda tu akan generate income kepada kita every single month. Itu sebab tu kita panggil ini asset.
So the best way jangan pergi report lah. Senang cerita. Itu last resort lah tu kot. Yes, sebenarnya mahkamah orang ramai ingat nak saman. Bila ada IP kita boleh saman. Sebenarnya saman itu yang last sekali. Yang sebetulnya ialah kita menggunakan kita punya IP tu untuk dapat income. Kita buat licensing. Contohnya lah saat ni animasi Ejen Ali katakan. Okay. Masa dia mula-mula keluar filem dulu, ramai budak-budak pergi tengok. Dan bila keluar depan kau, anak saya tanya, nak belilah dia punya spek mata Ejen Ali tu. Tapi bila kita cari, tak ada dekat pasaran. Iris. Dekat pasaran tak ada. Jadi ada satu lompang kat situ. Jadi pihak yang komersial ni boleh approach kepada orang yang punya IP, iaitu syarikat yang buat Ejen Ali lah. Okay, kami nak buat aspek mata, tapi kat situ ada tulis Ejen Ali. Macam mana kita nak buat agreement? Jadi you tak payah fikir pasal kilang pun semua, pemasaran semua tak payah fikir, cuma benarkan kami gunakan perkataan itu saja. Jadi benda-benda macam ni yang daripada IP boleh menjanakan income yang tak putus-putus lah. Disney katakan dia punya income dekat merchandise ni lebih besar daripada income movie. Dia punya filem, movie dia. Elsa tu katakan Elsa apa benda? Frozen. Frozen tu dia punya merchandise saja multi-billion dollar Amerika every single year. Tapi kalau macam yang Ejen Ali tadi kan cuma mata tu kan. Adakah cerita Ejen Ali tu ataupun owner Ejen Ali tu kalau dia tak patent kan, bukan istilah dia patent lah, istilah senang saya pakai patent lah. Sebab tak tahulah yang mana. Kalau dia tak buat, adakah kita boleh buat? Okey, dia sebenarnya patent ke, trademark ke, copyright ke akan diberikan kepada pemilik sebenar. Contohnya Ejen Ali, dia dah ada contohnya copyright. Copyright tu sebenarnya automatik. Tapi katalah dia tak buat trademark Ejen Ali. Ejen Ali tu pula dah terkenal. Jadi orang lain entah mana-mana datang tiba-tiba dia pula nak daftar kan. Untuk kelas yang sama. Jadi pejabat akan reject. Dan juga sistem trademark di Malaysia ni adalah dipanggil first to use, bukan first to file. Saya guna dulu tapi saya tak ada masa nak file dulu, nak file lagi. Tiba-tiba orang lain pula pergi dah file. Jadi saya boleh fight yang menyatakan hak trademark itu saya punya sebab ada bukti saya adalah orang yang lebih awal menggunakan nama tu. Macam cerita isu McCurry ke betul lah? Yang McCurry dengan McDonald. Yang itu isu lain. Itu isu dipanggil mengelirukan lah. Mengelirukan. Tapi kalau kata sebab kata McCurry tu lagi awal daripada McDonald di Malaysia katanya lah. Tak tahulah. Apa yang saya baca. Prinsip saya adalah selagi mana trademark itu tidak mengelirukan orang, pada saya ia boleh diluluskan. Okey, andai kata kita nak pergi anak kita umur 3 tahun. Okey. Anak saya umur 3 tahun nak pergi McDonald. Saya pun kata, okey jom. Saya pun bawa dia pergi McCurry. Adakah budak umur 2 tahun, 3 tahun tu tahu itu bukan McDonald? Tak tahu pun. Tak ada beza pun. McCurry jual apa? Curry lah. Bukan McDonald lah. Tak ada Happy Meal lah. Yelah. Dia nak pergi McDonald. McDonald jual fast food. McCurry jual nasi kandar. Curry. Jadi anak kita nak pergi McDonald. Kita bawa dia pergi McCurry. Jadi dia tahu tak yang kita bawa tu bukan McDonald? Tahu. Sebab tak ada fast food. Maknanya itu tidak mengelirukan. Okey, kalau dia jual benda sama boleh. Yes, sebab budak umur 2 tahun yang tak mau tahu membaca pun tahu beza. Takkan orang yang well grown macam kita tak tahu beza. Jadi tak ada isu pada saya. McCurry, McDonald. Tapi kalau yang kes Faizah dengan Faiz tu macam mana? Yang tu itu memang terkeliru lah. Sebab ramai kawan-kawan saya dua-dua beras. Kemudian cara dia design pun sama, cara representasi dia pun sama. Sangat sama lah. Kalau dia tak duduk sebelah-sebelah, memang akan terkeliru. Dan mahkamah pun berpendapat benda tu adalah satu dia panggil trademark dan juga copyright infringement lah. Dah keluar keputusan pun.
Kes menang Jadi Faizal lah. tak boleh. Yes. Faizal Yes. menang lah. Dia Faiz kena bayar 4.2 juta. Kepada mak dia. Yes. Yelah sebab dia mak anak kan. Faiz dengan Faizal tu kan. Itulah. Mak anak. Tapi bila company tu dah besar, dia bukan seorang yang control the company. Kita Betul ada lah, board member. board director kan. Board director. Jadi kadang-kadang CEO ni ada 5% ataupun 10% je. Suara board tu adalah lebih besar daripada suara CEO lah. Okay. Kita ada satu soalan kat sini. Mungkin saya letak kat sini. Daripada Adli PS. Macam mana dekam bekas kek Anis Mos Chop kek yang bentuk love? Itu dia dilungi di bawah TM ataupun ID? Boleh komen tak pasal ni? Okay. Dia buat bentuk love. Bekas dia. Bekas Dia pertama sekali kena spesifik. Bekas kek bentuk love. Mungkin boleh kita daftarkan bawah TM atau ID. Tapi kalau kita buat general je, tak boleh. Sebab bentuk love tu adalah bentuk yang generik lah. Kita tak boleh nak cover semua. Tapi kalau dia buat very spesifik untuk kek saja, kalau bekas yang sama orang letak biskut apa, dia tak boleh nak ambil tindakan. Itu mungkin ada peluang. Tapi kalau dia buat general, saya rasa susah lah nak lulus. Tak lulus lah. Tapi dia akan bawa ID ke TM? Kalau kes macam tu. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Cumanya nasihat saya, kalau dia daftar TM, lepas tu dia daftar ID. Jadi masalahnya ialah ID itu stronger. Dia akan, kita dah tak boleh nak pergi lapor kat KPDN dah. Dia akan menggunakan undang-undang ID. Bila ID saja, kita tak boleh pergi lapor dekat penguatkuasa. Kita mesti pergi ke mahkamah. Okey. Itu step dia. Okey. Soalan lain. Bukan soalan. Macam pelakon awal dan isterinya dikatakan mereka dah patentkan nama Syawal untuk protect nama mereka dari disalahgunakan. Itu di kategori mana tu? Kalau kes macam ni. Okey, Syawal. Syawal ini adalah satu, dia termasuk cap dagangan, satu nama yang dicipta. Maknanya dalam apa tu, kamus tak ada perkataan ni. Okey. Jadi perkataan yang dicipta boleh didaftarkan dalam trademark, tetapi kena spesifikkan apa jenis produk yang mereka jual. So tak boleh general lah. Tak boleh. Satu lagi, trademark ni adalah khas untuk orang-orang yang berniaga. Sekiranya tiada perniagaan, dia tidak layak untuk mendaftar trademark. Dia kena ada spesifik. Pair dengan perniagaan dia. Apa perniagaan dia yang menggunakan nama Syawal tu? Kalau dia nak buat tudung, okey tudung. Kalau dia nak buat kasut, okey kasut. Itu saja yang dia dapat protection. Selain daripada tu tak ada lah. Kalau dia buat tudung, waktu kita nak gunakan untuk kasut tak ada isu lah. Dia masih lagi pakaian lah. Dipanggil kelas persebelahan, masih mengelirukan. Mungkin ada isu juga. Kalau makanan? Kalau makanan, mungkin tak ada isu lah. Sebab contohlah Maxis kan. Maxis masa mula-mula dia keluar dulu Maxis. Dan tayar pun ada Maxis. Tapi ada double X kan. Double X. Kalau ikutkan tak boleh lah. Tapi satu jual tayar, satu lagi buat komunikasi. Tak ada orang akan terkeliru. Nak beli handphone dekat Maxis terbeli tayar. Tak ada. Jadi dua-dua akan lulus lah. So biasanya kalau kes macam ni, dia orang daftar banyak ke boleh? Kalau contohlah macam apa trademark yang di Malaysia famous Contoh macam Datuk Siti lah, dia ada Simplicity something like that. Kalau Simplicity satu dekat produk kosmetik, kalau Simplicity tu digunakan di produk lain yang dalam kelas lain, boleh ke? Okey, dalam pendaftaran trademark kita ada 45 jenis bidang lah, 45 kelas. Kelas 1 sampai kelas 35 adalah produk. Kelas 36 sampai 45 adalah servis. Jadi kita boleh daftar satu kelas saja. Kalau kita nak daftar kelas yang kedua, sekarang ni undang-undang baru, kita boleh daftarkan 2 kelas dalam satu permohonan, tetapi bayarannya akan jadi double lah. Double lah. Tapi maksimum berapa? 2 je.
Tak ada maksimum. Dia maksimum 45. Maksimum 45. Mana ambil semua lah. Ambil semua. Tapi kena be careful. Sebab pendaftaran boleh dibatalkan sekiranya kita daftar tapi kita tak berniaga dalam bidang tu. Okey, mana kita saja daftar dulu, berniaga kemudian tak boleh. Tak boleh. Kita tak nak benda tu akan jadi trend nanti. Tak berniaga tapi kita daftar dulu, nanti orang pakai, kita nak saman dia ataupun kita nak jual trademark tu. Jadi Malaysia punya undang-undang, kalau kita daftar, kita mesti menjalankan perniagaan dalam masa 3 tahun. Sudah menjalankan perniagaan? Mesti menjalankan perniagaan dalam tempoh 3 tahun selepas pendaftaran. Kalau dia detect tak jalan perniagaan, boleh dia batalkan? Boleh dibatalkan oleh pihak ketiga lah. Pihak ketiga nak bisnes ni, tiba-tiba nama dah orang lain ambil. Jadi dia boleh membuat permohonan supaya nama itu dibatalkan kerana orang yang awal itu tidak menjalankan perniagaan. Okey, so terima kasih kepada yang semua sedang menonton sekarang ini. Okey. Saya sebenarnya tadi masa yang Bro Faizal cakap tu, saya macam ternganga, macam banyak gila, macam mana boleh hafal semua benda dalam kepala dia kan. Macam ini kena belik buku satu-satu ni. Mungkin sebab ada hari-hari kot bercakap pasal ni. Okey, kita kembali kepada tajuk utama kita. Mana kita punya audien hari ni nak tahu apa cerita sebenarnya dengan isu harimau menangis ni. Dia which part of IP sebenarnya terlibat dengan harimau menangis punya kes sekarang ni? Okey, masa saya makan malam dengan Encik Hafiz Zubir, dia adalah seorang lawyer IP lah. Jadi tengah makan tu dapat SMS daripada seorang kenalan bertanyakan tentang isu ni lah. Jadi kami pun discuss berdua tentang isu ni. Okey, rakyat Malaysia ataupun mana-mana orang dalam dunia ni boleh membuat permohonan trademark untuk apa-apa saja nama. Semua permohonan boleh diterima. Tetapi bukan semua permohonan akan diluluskan. Okey. Apa yang tidak boleh diluluskan? Okey, yang pertama sekali ialah nama yang menyerupai ataupun seakan-akan sama dengan jenama yang telah didaftarkan dalam kelas yang samalah. Ataupun nama yang seakan-akan sama dengan trademark yang well known. Trademark yang dah dikenali ramai. Contohnya LV gitu kan, Louis Vuitton. Dia untuk handbag. Dia tak daftar untuk headphone. LV tak daftar untuk headphone. Jadi saya pula pergi ke pejabat Maipu, saya nak daftar Louis Vuitton untuk headphone. Saya kata dia tak daftar, saya nak daftar lah. Tak boleh sebab Louis Vuitton adalah satu jenama yang well known, terkenal. Dia dah cover semua. Itu advantage kepada orang yang terkenal lah. Dunhill katakan. Jadi dua tadi saya sebut, pertama tidak boleh menyerupai jenama orang lain yang telah didaftarkan ataupun tidak boleh menyerupai jenama terkenal. Okay, yang ketiga yang tak boleh ialah perkataan-perkataan yang diguna pakai oleh masyarakat untuk suatu barang. Contohnya buah apple lah. Dia bukan masalah perkataan tu perkataan umum ataupun tak. Dia masalah perkataan itu adalah nama kepada produk tu. Contoh apple untuk buah apple. Sekiranya kita nak trademarkkan apple untuk buah apple, memang tak boleh lah. Sebab nanti masyarakat nak jual buah apple nak panggil nama apa kan. Jadi perkara-perkara yang menyusahkan masyarakat ni memang tidak akan diluluskan lah. Tapi sekiranya kita jual handphone ataupun komputer brand Apple, boleh tak boleh? Boleh sebab dia bukan senang dengan buah. Yes, betul. Okey, itu yang kita nak bawa sekarang ni. Sekiranya ia adalah satu nama umum, ianya tidak boleh didaftarkan. Tapi kalau dia tak ada kaitan langsung dengan produk itu, boleh. Contoh nasi lemak kita jual nasi lemak, brand kita nasi lemak tak boleh. Tapi kalau kita jual topi cap nasi lemak, boleh, tak ada masalah. Okey. Isu harimau menangis ni adalah panggilan kepada satu jenis daging dekat satu bahagian lembu
dia adalah dah telah digunakan sejak lama, dan saya dah cek memang ada pun dalam kamus Dewan Bahasa daging harimau menangis ni. Jadi sekiranya kita nak ambil hak orang ramai nak beri kepada seseorang, itu unfair lah, tidak adil. Jadi memang pada saya pendaftaran itu tidak sepatutnya diluluskan lah. Tapi sekiranya kita nak buat kasut, topi ataupun handphone cap harimau menangis, it's okay, tak ada masalah. Boleh buat. Tapi kalau isu yang shell out tu, kan orang lain semua pakai lama dah, tiba-tiba dia patentkan shell out tu contohnya. Okey, saya ada menulis panjang lah berkenaan dengan shell out ni. Dia, saya kalau tak silap saya, dia dah daftar lama, tahun 95 something, yang pada masa tu orang belum guna lagi perkataan shell out ni. So dia owner utama shell out tu. Dialah yang mereka cipta perkataan tu. Dan dia dia buat bukan untuk menu, dia buat untuk nama kedai dia, nama kedai makan lah. Yang konsepnya adalah macam tu lah, makan atas meja kan. Dan dia bukan daftar untuk satu kelas saja, dia daftar beberapa kelas lah. Dan tidak ada sebab untuk permohonan itu ditolak, sebab ia bukanlah nama umum pada masa tu. Dan dia tak ada dalam kamus pun kan? Tak ada dalam kamus. Tak ada, dalam kamus tak ada. Tetapi harus diingatlah, sekiranya sesuatu nama itu tidak dijaga. Contohnya shell out. Dia tak jaga nama perkataan shell out tu dan digunakan secara meluas oleh orang ramai tanpa ada apa-apa education ataupun apa-apa amaran daripada pihak dia, mungkin perkataan itu akan menjadi generik. Sekiranya perkataan suatu trademark tu jadi generik, owner dia boleh kehilangan hak atas jenama yang dia daftar. Banyak dah berlaku, contohnya escalator, jet ski. Jet ski ni adalah owned by Suzuki. Tapi bila semua orang pakai nama jet ski, dia dah hilang kelayakan dia sebagai owner kepada perkataan jet ski. So, jadi generic lah. Selotip tu adalah trademark asalnya. Tetapi asalnya trademark, tapi telah digenerikkan bila diguna oleh orang ramai dan owner sendiri tak jaga dia punya trademark, jadi hak dia terbatal. Sebab itulah owner kepada shell out telah mengeluarkan satu notis di akhbar yang memberikan amaran bahawa shell out adalah trademark berdaftar. Setiap penggunaan tanpa kebenaran adalah dia larang. Jadi kita tak boleh nak argue yang dia tak jaga perkataan tu. Dia memang dah bagi warning awal-awal. Kalau orang guna juga, apa yang dia boleh kenakan tindakan kalau orang guna juga? Apa yang dia boleh buat sebagai owner shell out tu? Okey, sekiranya ada orang letak nama kedai dia shell out, itu clear lah, memang dia boleh ambil tindakan. Seperti mana yang saya sebut tadi, kepada NK ataupun boleh pergi ke mahkamah. Dan sekiranya letak dalam menu pun boleh diambil tindakan jugalah, sekiranya dia nak. Dia boleh saman lah kalau dia nak. Yes. Sebab benda tu mungkin mengelirukan orang lah. Ni shell out yang mana ni? Ada orang kata jom makan shell out, kita pun pergi tunggu kat saya pernah itu ada kawan ajak makan shell out, saya pun tunggu dekat shell out Putrajaya. Rupanya shell out yang dimasukkan kedai tepi jalan tu. Jadi benda ni akan mengelirukan. Coba bayangkan owner shell out telah membelanjakan sekian-sekian duit untuk nak popularkan nama tu, membangunkan. Tetapi ada pesaing dia dapat benefit secara percuma atas usaha dia. Itu tidak adil lah. Okey. Tapi contoh kan, kalau macam ni kan, macam kita berlaku pasal PKP, contoh macam Dalgona semua tu kan, benda tu boleh kita nak ambil hak jadi kita tak? Ada orang boleh tak? Contoh macam harimau menangis mungkin tak boleh, sebab harimau menangis memang ada dalam kamus dan daging adalah harimau menangis. Kalau kopi Dalgona, ada tak kalau somebody nak take action, nak ambil jadi patent ke, copyright ke, boleh buat ke? Saya tak pasti perkataan tu dicipta oleh siapa. Tapi sekiranya benda tu dah diguna pakai secara meluas, sekarang ni dah terlambat untuk nak buat pendaftaran lah. So orang dah tahu dah, memang dah famous dah perkataan tu lah. Ya, betul.
Contoh kalau macam Oden pun sama lah. Oden ke benda-benda yang nama makanan lah basically. Boleh buat ke tak boleh? Okay, sebenarnya ada juga disadvantage kita filekan trademark ni. Contohnya lah, saya adalah seorang motivator. Saya create satu syllabus bernama dia panggil Law of Attraction. Okay. Jadi saya lah pencipta Law of Attraction punya education ni. Kemudian saya trademarkkan Law of Attraction tu. Itu akan menghalang orang lain menggunakan nama yang sama lah, Law of Attraction. Tapi sebenarnya bagi saya itu adalah disadvantage. Bagi saya, sekiranya kita nak buat satu sistem education, sistem, kita kena biarkan orang ramai guna perkataan tu. Yup, spread the supaya word. Dan dia akan balik kepada saya sebab saya adalah the creator of Law of Attraction. Contohlah. Jadi kalau dia create something yang boleh diguna pakai oleh semua orang, benda tu akan lagi lebih generate. Contoh lagi satu ialah Sony lah. Sony telah patentkan dia. Sekarang ni kita pakai SD card kan, SD card. Okay. SD card ni dia tak ada patent lah sebab dia join banyak company. Tapi Sony dia keluarkan satu memory card dia, nama memory stick. Dia patentkan memory stick tu dan juga dia trademarkkan memory stick tu. Then now what happen kepada memory stick? Tak ada siapa pakai. Sebab apa? Siapa nak pakai? Nak kena pakai je, nak kena bayar dia, nak kena minta kebenaran dia. Jadi semua orang tak pakai, jadi memory stick akan mati. Sekarang ni Sony sendiri pun tak pakai dah memory stick. Okay. So tu tapi kalau macam Apple dia macam wayar dia tu kalau tak silap saya ada baca macam kalau siapa yang nak jual wayar dia tu, bukan semua orang boleh jual wayar dia. Mesti ada MFI certified. Tak silap Apple. Dia kes sama ke macam tu? Itu saya tak sure, tak pasti. Yang Apple sebenarnya dia banyak file patent. Setiap every single thing yang dia keluarkan dia patentkan lah. Termasuklah yang saya sebut sebelum ni, dia punya pensel tu. Kenapa pensel yang sebesar pensel itu harga dia RM549? Jadi kita buka pensel tu, apa benda ada kat dalam? Pertama dia ada touch sensitive sensor, kemudian dia ada magnetic, dia ada wireless charging, dia ada bateri, dia ada kalau kita combine dia punya komponen tu, berapa harga dia? Jadi harganya mungkin dalam less than RM30. Jadi modal RM30, dia jual RM549. Jadi boleh tak kita nak copy Apple Pencil tanpa melanggar undang-undang patent? Jadi kita kena tengok pattern dia apa. Jadi bila saya tengok pattern Apple Pencil, dia kata dia punya pensel dia ada pressure sensitif dekat tip dia, kemudian dia ada magnetic, kemudian dia ada wireless charging. Semua tu adalah essential. Jadi kalau saya nak tiru sebiji macam Apple Pencil, saya just buang magnetic. Satu je buang? Saya buang satu je. Ataupun saya buang je wireless charging. Jadi saya boleh copy sebiji-sebiji. Yelah modal RM30 kan, saya boleh jual RM50, still untung. Berapa sen? 40 sen. Maksud banyak. Banyak, 40 sen tu banyak. Tapi tiada undang-undang boleh menghalang saya. Kalau kita tukar shape, bentuk dia, tapi still elements pun sama, shape tukar. Dia pattern dia bijak. Dia takkan sebab shape itu bukanlah menyelesaikan masalah dia. Shape dia tak claim. Jadi apa-apa shape pun yang kalau dia ada semua komponen dia akan boleh saman lah. Bersamaan lah. Sebab shape doesn't matter. Okay, so ada satu soalan daripada Hasan. Petronas macam mana? Dengar khabar Petronas daftarkan semua kelas. Adakah Petronas ni dia jatuh kategori sama macam Louis Vuitton tadi? Sebab dia dah kenal sangat, so macam mana kes Petronas? Pada pendapat saya, Petronas ni dia dah jadi well known lah. Sebab kita tengok berapa banyak dia belanjakan setiap tahun untuk mempromosikan jenama dia. Yang paling besar sekali dekat Formula One lah. Formula One ni bukan setakat di Malaysia, tapi dia seluruh dunia. Jadi pada pendapat saya, Petronas dah masuk dalam kategori well known mark. Kita letak baju ke kasut ke seluar dalam ke jenama Petronas, confirm. tak boleh. Okay. Soalan ni saya rasa general, tapi mungkin orang yang tak pernah ada pengalaman
Baru nak tahu, okay, contoh saya business kit brand Ray-Ban merah. Boleh daftar IPO. Okay, nak boleh daftar tu macam mana nak daftar, dekat mana nak boleh daftar, IP yang mana boleh daftar, boleh kongsikan? Okay, pada saya brand dia Ray-Ban merah, tak ada masalah lah. Tidak ada apa-apa yang kita ceritakan tu, 3 perkara yang tidak boleh didaftarkan tu semuanya tak ada kena-mengena. Jadi Ray-Ban merah tu boleh lah untuk didaftarkan. Persoalan yang kedua ialah macam mana nak daftar. Okay, yang pertama sekali kita ada nama yang nak didaftarkan. So dah adalah Ray-Ban merah. Yang kedua, ada tak kita ada logo? Kalau tak ada logo, tak apa. Sebab kita boleh daftar dekat verbal saja. Verbal tu apa-apa font lah. Kita akan cover semua font. Ada orang suka yang nakkan ada font yang tertentu, color yang tertentu. Tapi kalau katakan kita check tak ada orang buat Ray-Ban merah lagi, jadi kita boleh daftarkan secara general. Apa saja font itu semua kita punya. Apa saja color semua kita punya. Jadi kita hantar hitam putih je. Kita buat verbal nama dia, verbal. Okay. Yang kedua, macam mana nak daftar? Okay, yang pertama sekali kita download borang daripada Maipo. Borang sekarang ni ada 4 jenis borang. So kena make sure lah ada TM2, TM3. Jadi kita tengok borang mana yang betul. Pertama, yang kedua, borang tu free je. Boleh download, isi. Kemudian boleh submit ke mana-mana cawangan yang terdekat lah. Ataupun boleh minta konsultan buatkan lah. Jadi konsultan akan konsultan ni kerja dia adalah buat risk analysis. Kita akan check tengok kita ni nak spend masa dan juga duit yang banyak ni. Jadi kita nak tengok perkataan tu boleh lulus ke tak boleh lulus. Jadi pertama sekali kita search dulu, ada tak kek lain yang ada berkenaan dengan Ray-Ban merah contohnya. Sekiranya ada, kita akan nasihatkan tukar nama. Kalau masuk pun nanti kena reject. Buat apa kan? Jadi kalau kata Ray-Ban merah tak ada, tapi dia ada R-A-Y-B-E-N, Ray-Ban merah. Ejaan lain, tapi sebutannya sama. Kita pun cakap tak boleh lepas juga. Ejaan lain, tapi sebutan sama. Akan kena reject juga nanti. So, applicant akan jimat duit dan juga jimat masa lah kat situ. Okay. So tapi ramai orang macam bila kita cakap pasal nak daftar semua kan, ramai orang komplain apa pasal ejen ambil mahal sangat harga. Tu mungkin tu menjawab soalan kot. Sebab ramai yang komplain macam ejen nak cekau lah, ejen nak ambil duit lah. Tapi bagi saya lah, kalau pendapat saya sendiri pun, kalau macam saya kat Terengganu nak turun naik pergi Kuantan, jauh tu. Kos lagi, minyak lagi kan. Jadi why not just bagi je dekat agent, dia buat risk calculation semua tu, biar dia settle semua. Biasanya kalau kita bagi kepada agent ataupun kita buat sendirilah, berapa lama masa untuk dapatkan keputusan tu ataupun nak dapatkan sijil tu? Okey, soalan yang baik. Okey, satu lagi selain daripada konsultan ni kena pilih juga. Pilih yang tepat lah. Ramai agent palsu juga. Sebenarnya ejen ini mestilah berdaftar. Dia kena exam, lulus exam baru boleh. Jadi sebelum kita nak pilih ejen tu, kita check dulu dekat website Maipo, ada tak nama dia. Ataupun kita tanya dia nombor ejen ni berapa. Okay. Sebab apa? Sebab ejen ini perlu bertanggungjawab atas apa yang dia buat lah. Dan juga dia mesti advice yang betul, mesti nasihat yang betul. Kalau dia kata insyaAllah yang ni boleh lepas, kita tak payah buat logo, tak payah letak special font, special characterize punya tulisan, kita boleh lulus. Kita buat verbal je, kita boleh claim semua. Jadi advice macam tu yang kita dapat, apa yang kita bayar lah. Kalau kita buat warna merah, tulisan warna merah, kemudian sampai 10 tahun kita rasa macam tak cantik pula warna merah, nak tukar warna maroon lah pula. Sekiranya nak tukar colour, kita kena daftar baru. Tapi kalau kita ikut advice, kalau kita ikut advice agent sebelum ni, kita kata Ray-Ban merah ni kita buat hitam putih je, nanti nak tukar colour tak ada masalah. Okay. Yang kedua, bila kita filing, berapa masa? Pada awal-awal dulu kami buat
6 tahun lepas lah. Pernah paling awal 3 bulan kita dah dapat keputusan lah. Laju. Okay. Laju. Kemudian dia jadi 6 bulan. Lepas tu bila ada pertukaran sistem di office, itu yang saya dapat maklumat lah, pertukaran sistem yang macam ada maklumat yang hilang kan. Pernah juga saya dihubungi minta balik, hantar balik maklumat pelanggan sebab maklumat hilang. Jadi benda-benda macam ni akan berlaku hiccup lah. Jadi benda tu makin lama makin banyak. Jadi sekarang ni kalau normalnya kita akan dapat result dalam masa 12 bulan, setahun. Tapi kalau kita tu normal lah. Tu normal tanpa bantahan ke apa, tanpa rejection ke. Ini bukan kelulusan tau. Ini first result, first action. Maknanya first kita dapat surat daripada pejabat adalah 12 bulan. Tapi kalau kita ada extra duit, kita boleh masuk laluan kedua. Kita panggil laluan express lah. Uish, ada? Ada. Laluan express ni kena bayar lebih, tapi dia punya cepat dia 6 bulan dah dapat result lah. So masa daripada awal boleh buat express terus, boleh tak masalah dari awal? Boleh tak ada masalah. Ramai juga klien kita yang awal-awal, Cik Faizal, saya nak buat laju punya. Saya kata kalau laju masuk highway memang kena bayar tol. Betul. Jadi dia tak ada lembu melintas, dia tak ada lubang melopak, semua tak ada, dia laju je. Boleh speeding tekan boleh dia minyak. Speeding tekan minyak. Jadi kita boleh bayar kepada MyPo, dipanggil expedited examination. Jadi kita akan dapat result yang lebih cepat lah. Okey, anggaran lah kalau boleh share, kalau buat sendiri berapa kos, kalau dengan ejen berapa kos kebiasaannya? Okey. Dia sebenarnya official fee tu sebenarnya small amount je. Dalam 1,000 lebih, 1,200 macam tu lah. Tapi yang kos yang banyak tu ialah dekat kos pertama sekali kita nak buat searching tu. Kita nak tengok kita punya risk analysis tu lah. Benda tu boleh lepas ke tak, ataupun apa cadangan kita pada dia. Kita nak buat hitam putih ataupun kita nak buat colour. Yang ketiga, adakah kita nak buat tambah logo asing ataupun kita nak sekalikan dengan logo yang mana lebih itu konsultan lah, konsultansi itulah yang harganya kat situ. Kemudian komunikasi antara MyPo dengan applicant adalah melalui ejen. Jadi ejen akan settlekan, sebab setiap surat menyurat kita mesti reply dalam tempoh 2 bulan. Kalau tak reply dalam tempoh tu, permohonan kita akan dibatalkan. Bayangkanlah kita sibuk bisnes, surat banyak tak sampai, tapi kita tak apa-apa check. Tengok-tengok alamak dah terlepas tarikh dah kan. Bila terlepas tarikh, kita kena bayar extension of time, kena denda. Denda pula ikut berapa bulan you lewat kan. Jadi semua-semua tu hasil lah. Tapi kalau bernasib baik, tak ada masalah. Jadi sebenarnya saya tidak memaksa orang buat pakai ejen, sebab saya memang ejen, tapi pada masa sama juga saya juga buat training macam mana kita nak file secara online, macam mana kita nak file secara offline, macam mana nak buat DIY pun. Saya encourage semua orang mendaftar. Tak kisahlah, kalau ada duit lebih boleh hire consultant, kalau tak apa-apa ada bajet boleh buat sendiri, tak ada masalah. Tapi kalau kan tak nak pening kepala, tak nak susah, hire je lah ejen kan. Lagi-lagi kalau boleh. Tapi kalau yang buat sendiri boleh dapat yang apa, fast track tu, yang highway tu kalau buat sendiri. Boleh, tak ada masalah. Semuanya boleh. Yang wajib menggunakan ejen hanyalah orang bukan Malaysia. Contohnya Sony gitu kan, ataupun Tesla nak masuk Malaysia. Dia nak buat kilang dekat Indonesia kan, dia nak masuk Malaysia, dia wajib pakai ejen. Bagi orang Malaysia tak wajib. Dia tak boleh direct kepada MyPo sendirilah. Tak boleh. MyPo tak terima orang luar direct. Dia mesti wajib pakai ejen. Termasuk juga patent pun sama. Orang bukan warga negara Malaysia wajib pakai ejen. Okey, so bercakap pasal patent, saya ada terbaca dekat surat khabar lah. Saya boleh baca kat sini. Okey, Ketua Pengarah MyPo, Datuk Muhammad Roslan Mahyudin berkata sebanyak
133,775 permohonan daripada luar negara diterima pihaknya sejak 2015 sehingga tahun lalu, berbanding permohonan tempatan berjumlah 114,706. Okey, semuanya dalam lebih kurang dalam 248,481. Dari jumlah itu, sebanyak 178,760 permohonan diluluskan, iaitu 68,000 membaikkan rakyat tempatan dan juga 110,213 daripada rakyat asing. So, apa pandangan Bro Faizal tentang ini? Kenapa orang kita ni, adakah dia lacking information ke ataupun memang dia tak ambil cakna tentang pattern? Sebab tengok kat sini, orang luar banyak buat pattern compare to orang Malaysia. So, apa komen? Okey. Berkenaan dengan data tu, kita tengok kat sini ada beberapa perkara yang kita boleh tengok lah. Jumlah permohonan 248,000. Jumlah kelulusan berapa? 178. 178,000. So boleh nampak kat situ ada puluhan ribu permohonan yang tak lulus. So kita kena kaji kenapa ada permohonan tak lulus ni. Kenapa dan apa yang dia orang lacking kat situ. Dan kita boleh buat data kat situ lah. So kami pun ada buat kajian data apa yang menyumbang terbesar kepada rejection ni. Okay, yang keduanya berkenaan dengan permohonan trademark bagi lokal. Dia something yang macam insurans lah, ya, insurans. Kita rasa kita sihat. Kita rasa tak perlulah insurans ni, kita tak sakit pun. Tetapi bila kita jatuh sakit, masa tu baru kita fikir, oh, rupanya perlu insurans ni. Kan? Ataupun kita tanam sayur. Orang tanya, tak buat pagar ke? Tak payah pagar, buat apa nak kena spend berapa puluh ribu nak buat pagar kan? Aku dah tanam ni berapa puluh tahun dah okey je. Tiba-tiba kena serang dengan babi. Masa tu baru kita terfikir, oi, pagar ni penting rupanya kan. Jadi kita tak nak lah benda tu dah kena makan dengan babi, dah sakit, baru nak rasa kita nak invest kepada perlindungan kan. Jadi sebenarnya kes dah banyak, tak payahlah kita sendiri yang nak experience bad experience tu kan. Kita boleh baca macam-macam experience antara kawan-kawan, asalnya berkawan, tapi bila tak apa-apa nak ngam, berebut trademark. Kes saya, klien saya sendiri pun ada, asalnya suami isteri. Tapi bila dah company tu bercerai ataupun individu tu bercerai. Jadi berlaku perebutan hak antara kedua-duanya lah. Jadi benda-benda macam ni seboleh mungkin kena be professional. Kita nak buka bisnes, kita nak invest banyak ni dekat kita punya brand. Kenapa kita nak sayang very small amount of money yang mana kita lebih mudah akan datang lah. Betul. Kita kena be professional lah, be professional. Okey, kalau cerita pasal trademark ni kan, boleh ke orang luar negara dia nak trademarkkan yang orang yang buat di negara kita, ataupun kita sendiri nak trademark di luar negara yang orang punya? Boleh ke? Okey, semua orang boleh file trademark dekat Malaysia, termasuk orang luar, dan kita juga boleh file dekat luar. Tapi dengan syarat trademark itu kita punyalah. Janganlah kita tengok Siti Nurhaliza tak daftar lagi lah dekat Australia, kita nak pergi daftar lah. Tak boleh. Sebab mereka sistem sekarang ni kita dah pakai sistem Google pun sama. Dulu kita check dekat database je. Saya pernah dulu pergi kursus dekat Korea. Okay. Dekat Korea tu ada satu permohonan Vinci, VINCI untuk kasut. Jadi examiner tu Google, bila Google keluar first result Vinci Malaysia. Jadi dia reject. Walaupun Vinci tak file dekat Korea, tapi dia reject sebab ini adalah well known mark dekat Malaysia. So dia dah appear kat Google, kira well known lah tu. Well known. Okey. Kalau kita pasal tadi trademark tadi, value trademark tu macam mana dikira tu? Adakah kita meletakkan value pada trademark tu ke, ataupun ada satu badan yang meletakkan valuation tu pada trademark tu? Macam mana kira? Okey, untuk membangunkan satu trademark tu dia kos dia tinggi lah. Okay. Contohnya saya nak buat kicap. Berapa banyak saya kena belanja untuk make sure satu Malaysia ni
kenal jenama kicap saya dan mereka bukan sangat kenal, mereka nak beli jenama saya, Faizal Ismail, kicap Faizal. Saya rasa 1 juta tak cukup. 2 juta pun tak cukup. Jadi kalau katalah Encik Tamin nak jual kat saya dia punya brand kicap. Kata Faizal, kalau you nak ambil lah saya pakcik punya brand Tamin ni, berapa? 1.2 juta. 1.2 juta bagi saya murah. Sebab kalau saya nak develop sendiri, it may cost a lot. Lebih banyak daripada tu lah. Jadi valuation itu pertama antara dua parti lah, pihak A dan pihak B. Ataupun boleh juga kita buat, kita upah valuer, dipanggil IP valuation. Dekat Malaysia ni ada berapa orang dalam 25 orang yang IP valuation, yang boleh buat IP valuation ni secara profesional. Certified lah. Certified. Tapi bagi saya, sekiranya pihak A dan pihak B bersetuju, tak perlu pakai valuer. Sebab apa? Ada disadvantage-nya lah. Contohnya, salah satu kaedah kita kira suatu nilai itu adalah berapa banyak keuntungan yang brand tu generate setiap tahun. Facebook beli Instagram dengan harga 1 bilion. Kalau kita buat valuation, berapa harga Instagram? Berapa banyak Instagram buat duit? Kosong. Sebab masa awal sebelum Facebook beli, Instagram tak buat duit. Kosong. Tak ada monetization. Jadi adakah nilai dia kosong? Jadi tak tepat lah situ kan. Jadi sekiranya Google nakkan Instagram, Facebook pun nak Instagram, Snapchat pun nak beli Instagram, kita tengoklah pembida siapa yang lebih tinggi. Jadi pada masa tu paling tinggi Facebook 1 billion. Pada saya itu pun ada price pada masa tu lah. Sekarang ni value Instagram adalah 40 billion something. Dia beli 1 bilion tapi sekarang dah jadi 40 billion something. Walaupun tak buat duit lagi waktu tu. Yes, walaupun tak buat duit. Dia tengok user dia masa tu ada 300,000 orang active user, kat situ dia nilai lah. Dan graf dia sentiasa menaik. Dan dalam masa 5 tahun, Facebook dah nampak dia boleh cecah bilion. Exponential lah, dia exponential growth dia. Berapa tahun, Yes. berapa tahun. Okay, kalau bercerita tentang isu sama menyaman, fine kan. Tadi kita ada cerita pasal pasal Harimau Menangis. So benda tu memang tak ada buat. Lepas tu kita cerita pasal Faiz dengan Faizah. Lepas tu ada cerita yang Matt Dodell dengan Matt Kari tu. Setelah itu apa lagi yang kes-kes yang famous di Malaysia yang orang perlu tahu dan boleh ambil pengajaran daripada kes tersebut? Boleh share tak? Saya hanya boleh share yang mana yang dah ada keputusan mahkamah. Okay. Dan juga yang telah didedahkan dalam surat khabar lah. Okay, yang ni saya sebut mesti semua orang tahu. Siti Khadijah, telekung Siti Khadijah. Okay. Dengan Aryani. Okay. Kedua-dua telekung tu sama. Jadi Siti Khadijah kata dia yang cipta dulu. Jadi masuk mahkamah lah. Dan mahkamah pun dah buat putusan yang memang hak milik design telekung tu adalah milik SK. Jadi dia ada hak lah atas tu, dan pihak yang satu lagi tu tak boleh teruskan menjual telekung yang design yang sama. Okey, sebab dah ada orang pakai sebelum tu lagi. Walaupun dia tak patentkan ataupun dia tak copyright kan. Dia copyright. Dia masuk mahkamah masa tu menggunakan undang-undang copyright lah. Tapi telekung tu dari segi apa? Dia yang di copyright ke dari segi bentuk ke ataupun dari segi design ke? Apa yang dia boleh copyright tu? Okey, sekiranya orang lelaki tak tahu, orang perempuan pakai tudung tu, telekung tu, dia akan rasa different. Bila pakai telekung lain dia rasa different, pakai telekung tu rasa different. So ada 7 tempat yang mana dia modified, yang memang dia fikir dan juga dia buat R&D. Macam mana nak buat telekung yang patuh syariah dan juga selesa. Bukan patuh syariah lah, yang menepati syarak dan juga
selesa. Jadi ada 7 lokasi yang mana dia dah buat, dan hasilnya memang terbukti orang suka pakai. Orang sanggup bayar RM250, RM400, ada yang RM4,000 pun ada. RM4,000 telekung. Dia kalau baju tu kurung dia pun RM5,000, telekung apalah sangat RM4,000 kan. Kalau pakai tu rasa macam mana tu? Kita lelaki tak tahu kot. Jadi kes tu dah ada keputusan yang memang menjelahi belah SK lah, Siti Khadijah. Tapi itu atas dasar R&D yang dibuat oleh SK lah. Tapi kalau atas dasar contoh macam tudung lah, yang A buat tudung manik macam ni, yang B pun tiru buat tudung manik macam ni, adakah kes yang sama boleh berlaku? Boleh. Kes yang sama boleh berlaku sekiranya dia punya similarity tu memang exactly the same. Resemblance lah. Okay. So mungkin soalan terakhir lah daripada saya. Tak tahu mungkin lepas ni ada soalan lagi daripada audience. Saya macam nak tahu tentang mangga ataupun harum manis. Okay. So dengar cerita dia di IP kan. Daftar kan di kategori mana dan atas dasar apa dia daftar dan macam mana dia punya isu boleh berlaku tu? Okay. Good question. Okay, tadi dia saya sebut patent, trademark, copyright, design dan juga GI dia sebut tadi, GI. GI ni Geographical Indication. Geographical Indication ni adalah untuk protection di mana lokasi itu memberi sesuatu kualiti kepada satu produk. Okay, contohnya adalah labu sayung. Dia mesti dibuat di sayung. Sebab tanah di sayung tu memberikan specialty kepada labu sayung tu lah. Okay, yang kedua, keropok losong. Dia ditempatlah di losong. Yang ketiga, belacan Bintulu. Belacan dia special punya sedap sebab ikan bilis dekat Bintulu ni dia different. Yang kelima, harum manis perlis. Okay, bila kita tengok harum manis perlis ni, dia ada certain quality. Contohnya lah, saya pernah ada satu kawan saya daripada Perlis bagi saya 3 biji buah harum manis. Saya bawa balik, saya letak atas meja. Kemudian mak mertua saya kupas, dia pun rasa. Dia rasa, dah 70 tahun dia hidup tak pernah dia rasa mempelam yang sesedap ni. Dia pun tak tahu yang tu harum manis. Jadi jelas bahawa harum manis ni ada kualiti yang tersendiri. Okay, kualiti dia tu datang daripada mana? Ianya hasil daripada suhu di kawasan tu, mineral di kawasan tu, dan juga jumlah hujan di kawasan tu. Yang mana tempat lain akan menghasilkan produk yang berbeza lah. Walaupun harum manis tu ditanam di sebelah dari Kedah, dia akan bagi rasa yang lain. Jadi untuk tidak mengelirukan ataupun tidak memperdaya orang ramai, harum manis perlis itu didaftarkan bawah GI. Didaftarkan di bawah Geographical Indication supaya ianya tidak dieksploitasi oleh orang luar. Kalau tak silap saya, nasi air dingin pun dah didaftarkan. Ni ada, asam betul. Air dingin, di air dingin tu mesti dibuat di air dingin, barulah kita ekspor ke KL. Ekspor ke KL. Jadi itulah dia, lokasi atau dia tidak semestinya suhu, cuaca dan juga mineral. Dia boleh juga kepakaran penduduk situ menyebabkan dia jadi special. Contohnya air dingin, kepakaran penduduk situ, ataupun jam Swiss. Kalau kita tengok Swiss made kan, dia hanya boleh dibuat oleh orang Swiss saja. Tidak boleh dibuat oleh orang luar. Ataupun yang champagne. Saya tak tahu lah sebutan dia macam mana. Tapi champagne, wine yang dibuat, champagne tu mesti dibuat dari champagne. Bayangkanlah, satu dunia consume champagne ni, tapi hanya satu kampung saja yang boleh produce. Jadi dia akan menjadi satu sumber ekonomi besar lah kepada penduduk di kampung tu. Tapi kalau macam kes keropok losong, siapa yang owner dia? Daftar tu? Okay. GI ni tidak boleh didaftarkan oleh individu. Dia mesti didaftarkan oleh wakil penduduk, YB, menteri, ataupun wakil persatuan. Contohnya, belacan Bintulu didaftarkan oleh Persatuan Nelayan di Bintulu. Dia tidak owned by individu, dia owned by seluruh penduduk kampung.
seluruh penduduk tempat tu lah. Okey, tapi adakah dia perlu ada nama tempat tu? Contoh macam keropok leko, apa tu tadi? Allah Akbar. Losong. Losong. Adakah kena ada nama tempat ke, ataupun kalau tak ada nama tempat pun boleh juga daftar? Dia makanan yang famous dengan tempat tu, tapi dia tak ada nama tempat. Dalam makanan tu tak ada nama tempat. Tapi kat situ je. Contoh macam ada kes ni kan, Etak Salai. Etak Salai ni bukanlah tak ada perkataan, tak ada pun daerah nama Salai, rasanya tak ada kot. Tapi dia famous dekat kawasan di Bacok tu. So macam isu macam ni boleh didaftarkan tak? Untuk GI ni. Okey, dia tidak boleh lah Etak Salai tu didaftarkan. Dia mesti Etak Salai Bacok. Itu boleh. Tapi okay. saya pernah nak daftarkan satu GI lah dekat Maipu. Jadi pejabat minta saya buatkan satu kertas kerja, kena tunjukkan apa beza kualitinya yang kawasan tu dengan kawasan lain. Kalau sama je tak boleh. Kalau sama tak boleh. Sama tak boleh buat lah. Tak boleh buat. Macam Etak Salai dekat Bacok dengan Etak Salai dekat Pasir Mas sama je. Kenapa dia tak daftar? Kalau orang boleh produce harum manis sama je macam harum manis, macam mana? Okey, harum manis memang dah terbukti macam saya sebut tadi. Memang harum manis yang original daripada Perlis tu rasanya different. Dan dah terbukti juga harum manis dekat Kedah rasanya lain. Harum manis dekat Selangor rasanya lain. Harum manis dekat Thailand rasanya lain. Jadi kat situ dah terbukti dah. Memang saya terasa saya dia kena kemarau panjang lebih 50 hari macam tu dekat ladang dia, barulah dia jadi harum manis yang macam tu. Tapi kalau kata sekarang ni dah terbukti lah, dan pendaftaran pun dah lulus. Tapi tak tahulah kalau teknologi akan datang, orang boleh produce, kita letak dalam satu incubator ke, bagi suhu kita duplicate exactly the same. Itu pun masih kita tak boleh nak menggunakan nama harum manis Perlis lah. Okey. Kalau katalah kita kalau ada degree lain guna juga harum manis Perlis, atau ada orang jual kata ditanam kat Terengganu harum manis, apa tindakan yang boleh dikenakan? Sama jugalah macam tu. Dia boleh disuruh berhenti untuk menggunakan nama tu, ataupun kalau dia ingkar, kita boleh menggunakan undang-undang Geographical Indication untuk saman lah. Saman dia lah, memperdayakan orang ramai lah. Dia confusekan lah. Yes. Dia kata dia tanam kat Terengganu, tapi tak boleh tanam kat Terengganu, tak jadi. Tak sama macam tanam dekat Perlis. Dia sebenarnya GI ni bukan menghalang orang tanam. Okey. Dia cuma menghalang orang menggunakan nama yang sama, itu je. Kalau dia tanam, kalau rasa sama, kalau guna nama lain tak bersalah. Tak ada salah. Okey, contoh kita ambil benih daripada Perlis, kita tanam kat Terengganu, tapi kita rebranding nama lain. Tapi orang tak beli pula sebab bukan yang famous kan? Iyalah. Okay. Jadi kalau kata nak tanam tu tak ada masalah, cuma guna nama lain. Okey. So boleh tanam tapi tak boleh guna nama yang dah famous tu. Tapi kalau guna nama lain tak boleh lah jual macam harga harum manis kan? Itu point dia. Okey. Sebab tu lah orang guna nama harum manis tu sebab nak menumpang harga, tapi mahal. Tapi kalau mahal macam tu, mahal kan? Berapa sekilo? Dulu saya pernah beli RM80 sekilo. Lebih macam lagi dahsyat pada durian je. Tapi dia sedap lagi pada durian. Yelah, dia rasa dia punya aromatik dia tu lagi sedap durian. Tapi itulah, bila pengeluaran terlampau banyak, harga akan turun. Bila pengeluaran sikit, harga akan naik. Jadi tak tahulah nak sedih ke nak gembira kan. Bila buah terlampau banyak, tak tahu nak gembira ke sedih. Sebab buah bagi petani, kalau buah banyak akan harga akan jadi turun lah. Sebab kalau orang tak beli, nanti buah tu akan buruk juga kan. Itu sebab kalau saya pernah pergi ke Naratiwat, mereka ada satu teknologi yang mana dia orang celup dalam liquid nitrogen dan dia orang eksport ke Jepun, Korea dan juga Taiwan. Mempelam dan juga durian. So sampai sana fresh. Dia celup dalam nitrogen. Dia buka dulu durian tu, ulas dia, masuk ke dalam plastik. Kemudian dia celup dalam liquid nitrogen, dia akan jadi beku macam batu. Kemudian dia masuk ke dalam freezer, ekspor. Dan bila kalau keluar balik, dia akan defrost, dia akan jadi macam asal lah.
Dia ibarat macam apa, gajah mammoth dalam air batu, lepas tu cair balik dah masih lagi sebiji gajah mammoth ha. Yes. Sebab dia orang masa tahun bila saya pergi ke Narati Wat dan Yala tu, dia orang nak ekspor ke atas. Dia orang kan dia macam terpisah sikit kan. Nak ekspor ke atas tak boleh, nak ekspor ke Malaysia pun tak boleh. Lama dia orang buat cara tu lah. Satu lagi inovasi lah. Kalau pertanian kena ada inovasi. Durian terlalu banyak, harga akan jatuh. Jadi caranya dia orang buat serbuk. Serbuk durian. Serbuk durian ni dia boleh tahan bertahun-tahun. Kalau kita nak buat cokodok durian, masuk je serbuk durian. Nak buat kek durian, masuk serbuk durian. Jadi bila ada inovasi yang macam tu, petani punya masa depan akan jadi lebih cerah lah. Okey, kalau kan soalan saya dah habis, tapi saya ada tengok beberapa sini soalan yang saya rasa menarik dan perlu dijawab sebab saya pun nak tahu juga. Contoh macam lah, kalau jenis cap-cap ni macam mana? Keropok, leko, cap besut, budu, cap tereh, dia didaftarkan bawah perniagaan, tapi dia ada related dengan daerah, tempat sebagainya, adakah dibenarkan? Okey, yang mana saya tahulah budu, cap ketereh ni dia memang peringkat awal dia ditolak sebab ketereh ni nama tempat. Tapi applicant argue balik, dia kata ketereh bukan nama tempat, dia adalah sejenis buah, sejenis pokok ke. Mungkin orang Kelantan menjawab lah. Jadi memang dekat botol budu tu ada buah ketereh kat situ, ataupun pokok ketereh, saya tak tahulah. Jadi argument itu dia diterima. Jadi dan dia pula dah lama menggunakan budu cap ketereh ni, jadi dia diluluskan. Tapi kalau nama daerah, nama tempat memang tak boleh guna. Nama daerah dan nama tempat tak boleh guna, tapi ada beberapa special case lah. Contoh, saya pernah pergi ke Japan. Saya tengok ada terkenal di situ kopi Georgia. Georgia ni nama negara. Saya tengok belakang, oh Georgia ni dia adalah hak milik Coca-Cola. Jadi saya pun tanya dekat masa tu saya kursus trademark juga kat Jepun. Saya pun tanya kes tu lah. Dia kata okey, Georgia nama tempat, tetapi di Jepun, orang Jepun tak tahu yang Georgia tu adalah satu nama tempat. Itu satu isu dia. Yang kedua, permohonan ni memang dah ditolak, tetapi ada pengecualian dia, iaitu Coca-Cola telah memohon. Dia kata dia very specific. Georgia ini hanyalah minuman kopi dalam tin. Kalau teh tak termasuk dalam tu. Jadi dia hanya cover kopi dalam tin sahaja. Ya, selain daripada tu dia tak nak. Okay, dan dia pula keep on promoting Georgia Coffee, dan juga dia dipanggil prolong of usage, menggunakan secara jangka masa yang panjang, dan akhirnya pihak IP Office setuju untuk meluluskan. Tapi sangat spesifik. Mesti terhad pada kopi. Kopi di dalam tin. Dalam botol tak masuk. Dalam tin saja. Okey. Maksudnya kalau suatu perkara tu, kalau dah kata tak lulus, bukanlah tak lulus selamanya, boleh cuba lagi lah. Yes. Contoh di Malaysia, mi sedap. Okey. Mi sedap ni dia dah memohon, tetapi sedap itu tidak boleh didaftarkan sebab ia adalah kualiti. Kan? Kita dia refer kepada mi. Dia refer kepada kualiti mi. Mi sedap. Tak boleh lah. Macam Maipo pun dia macam mana dia nak check sedap ke tak sedap ni. Betul. Sekarang orang beli tak sedap pula. Kan, menipu rakyat. Jadi trademark tu tak diluluskan. Okey, sekarang ni sekiranya mereka teruskan menggunakan, guna tak ada masalah, cumanya tak ada protection kan. Dia teruskan menggunakan sehinggalah rakyat telah mencipta satu, dia panggil secondary meaning. Bila kita sebut mi sedap, dah bukan jadi satu kata sifat, dia jadi kata nama. Brand. Mi sedap, dia jadi brand. Jadi pada masa tu mungkin trademark tu boleh diluluskan. Okey, tapi take time lah kot. Take time. Take time. Bila kita sebut mi sedap, orang dah tak kata bukan, oh mi yang rasa sedap, bukan. Bila sebut mi sedap adalah satu brand. Kalau semua orang, 10,000 orang, 95% kata macam tu, trademark tu sepatutnya boleh diluluskan. Tapi dah orang biasa kalau Maggi je semua. Mi sedap ke apa memi ke. Betul. Susah sikit lah. Okey. So
panjang. 1 jam 34 minit dah kita bersembah ni. So memang padu lah dari segi sharing daripada Bro Faizal. Terima kasih sebanyak-banyak kepada Bro Faizal. Korang boleh follow Bro Faizal dekat Facebook. Okay, facebook.com/Faizal Pattern. Dekat IG pun boleh follow. Mungkin lepas ni tak puas nak tanya soalan-soalan lain, boleh tanya lagi. Ataupun nak buat file pattern ke, nak buat copyright ke, tak payahlah buat sendiri. Pening kepala. Kita kasih orang yang betul-betul expert. Sebab macam Bro Faizal ni, kita dah tahu dah, dia adalah seorang ejen, tapi dia adalah ejen yang knowledgeable. Dia tahu apa benda dia buat. Sebab ramai kat luar sana, ramai yang kena tipu. Serius, dekat Terengganu pun ramai yang kena tipu. Dah bayar certain amount of money, last kali habis. Jadi saya punya nasihat kepada yang nak buat benda sini, carilah orang yang pakar. Lagipun memang Bro Faizal ni orang Maipo dulu. Memang memang orang yang patutnya. Okey, penutup. Mungkin boleh bagi pesanan-pesanan akhir lah berkaitan dengan pattern ke, berkaitan dengan copyright. Pesanan akhir kepada rakyat Malaysia especially. Okay, apa yang perlu buat untuk protect business you? Okay, sekiranya kita rasa kita punya usaha keras kita tu bernilai, kita kena lindungi. Sekiranya kita rasa branding yang kita buat tu bernilai, kita kena lindungi. Kalau kita rasa ciptaan kita tu bernilai, kita kena lindungi. So janganlah sampai benda dah jadi bubur baru nak susah. Kita spend sikit, melabur sikit duit untuk protection, nanti kita senang kemudian hari. Untuk jaga panjang lah, untuk long term. Yes. Untuk legasi dan sebagainya. Okey, terima kasih banyak-banyak bro kerana kesediaan malam ni spend 1.5 jam. Memang penuh lah dengan info. Rasanya malam ni nak hadam semua benda ni, kena tengok balik rewind yang recorded ni. Okay, boleh. Okay. So thank you juga kepada semua audience yang sudah lihat pada malam ni, sudah tengok. Terima kasih kepada especially tu Hasan, banyak tag orang tu dalam komen. Thank you Hasan, support program kita. Dan insyaAllah esok kita akan bersama dengan tetamu yang lain. Kita cerita pasal freelance esok. Esok topik freelance. Siapa yang tahu tentang freelance, kita stay tune esok untuk hari yang ke-6. Okay, thank you so much bro. Alright. Kita end broadcast. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.